Pembelaan Adib, kenyataan Taqiyuddin tidak masuk akal. Rusuhan Kuil Seri Mahamaryaman merupakan insiden hitam rusuhan selama 2 hari yang telah berlaku pada 26 dan 27 November 2018 di USJ 25 Subang Jaya. Rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham antara pihak kuil dan pihak pemaju iaitu One City Development Sdn Bhd dalam isu pemindahan kuil berkenaan. Kesannya insiden rusuhan itu telah mengakibatkan kerosakan harta benda awam dan juga kematian. Rusuhan hari kedua juga telah menyaksikan kecederaan parah seorang anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim ataupun Allahyarham Adib yang berpusat di Balai Bomba Subang Jaya. Pada awalnya Allahyarham Adib telah dibantu oleh beberapa individu yang hadir di kuil berkenaan dan kemudian dihantar ke Pusat Perubatan Ramsey Sime Darby, juga dikenali sebagai Subang Jaya Medical Center atau SJMC, untuk mendapatkan rawatan. Akibat kesihatannya yang semakin merosot, Allahyarham Adib kemudiannya telah dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN di mana dia memerlukan penggunaan mesin ECMO. Walaupun pada mulanya Allahyarham Adib dilaporkan pulih dengan baik, Allahyarham Adib akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada malam 17 Disember 2018 ketika masih dalam rawatan di IJN. Allahyarham kemudian dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid As-Saadah di Kampung Tebengau, Kuala Kedah pada 18 Disember 2018. Nama dan nombor perkhidmatannya kemudian ditulis pada monumen Fallen Heroes Bomba di Kuala Kubu Baru, Selangor bagi memperingati jasa dan pengorbanan Adib. Tanggal 17 Disember 2020 merupakan tarikh ulang tahun kedua kembalinya Allahyarham Adib ke rahmatullah. Namun pada 20 Disember 2020, Menteri Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dipetik media memberi kenyataan yang bukan sahaja bercanggah, malah tidak masuk akal sama sekali berhubung siasatan terkini kes berkenaan. Beliau berkata setakat ini pihak Jabatan Peguam Negara masih menunggu hasil siasatan polis yang difahamkan kini dia peringkat akhir sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Satu inkuest telah dibuat di mahkamah, kemudian coroner atau hakim yang mendengar inkuest membuat keputusan bahawa punca kematian adalah kerana tindakan jenayah oleh 2 orang atau lebih yang tidak diketahui, katanya kepada pemberita. Itu keputusan oleh coroner, jadi menyebabkan pendakwa raya apabila hendak mendakwa seseorang perlu mengenal pasti pembuat jenayah itu. Jadi oleh kerana verdik itu mengatakan orang yang tidak diketahui, maka menyebabkan tindakan pendakwaan tidak dapat dibuat. Inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat sebelum menjadi kerajaan bergegar bumi Malaysia. Dengan gesaan dan desakan gerombolan ini, kononnya mendesak kerajaan PH ketika itu bertindak segera mencari pembunuh Adib dan dijatuhkan hukuman segera. Pelbagai kenyataan yang dikeluarkan sehingga mengungkit isu perkauman dan kononnya kerajaan Pakatan Harapan gagal dalam menangani kes berkenaan. Kononnya pembelaan untuk Adib ketika itulah. Sekarang apa cerita pula bro? Bila kuasa dah ada di tangan walaupun dengan cara rompakan di siang hari, apa yang kalian buat? Pelbagai alasan yang tidak masuk akal diberikan kepada rakyat sedangkan kalian tidak pernah ada sedikit pun rasa untuk membela kematian Adib. Sebenarnya, rasanya kalian semua sudah lupa isu ini sebab terlalu mewah dengan ghanimah dan habuan jawatan yang telah diterima. Peguam Kanan Hanif Katri menyarankan kepada Taqiyuddin Hassan untuk bersifat tegas dengan jujur dan ikhlas untuk memajukan permintaan agar Peguam Negara Idrus Harun akan dengan serta-merta mengeluarkan satu kenyataan rasmi yang lengkap dan menyeluruh berhubung isu siasatan kes kematian Allahyarham Adib. Ini memandangkan sudah lebih 2 tahun berlalu sejak kematian Adib pada 17 Disember 2018 dan sudah lebih 1 tahun 3 bulan berlalu sejak keputusan Mahkamah Inkuest pada 27 September 2019. Namun kesemua pihak yang terbabit sama ada Kementerian Dalam Negeri, pihak Polis Diraja Malaysia dan pihak Pejabat Peguam Negara masih belum memuktamadkan isu ini. Namun kata beliau sekiranya dan pada hakikatnya pihak polis dalam siasatan mereka sememangnya tidak dapat kena pasti identiti mana-mana individu yang menyebabkan perbuatan jenayah yang mengakibatkan kematian Allahyarham Adib itu, maka saya juga sarankan agar Taqiyuddin Hassan, Peguam Negara Idrus Harun dan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado serta Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin kesemuanya
beranikan diri untuk memberi penjelasan yang lengkap dan telus. Ini kerana rakyat dan keluarga Adib akan dapat menerima jawapan yang betul dan benar jika pada hakikatnya ia adalah dijelaskan dengan telus dan ikhlas dan bukannya sekadar melepaskan batuk di tangga, agar keyakinan semua kepada pematuhan prinsip kedaulatan undang-undang dapat kembali dipulihkan.